Jadi boleh tak Datuk berikan cadangan cara cuci bay enjin tu dan aircon setiap berapa tahun hendak diservis? Memanglah kalau kita dapat jaga keseluruhan kenderaan kita, itu yang terbaik. Memang baik. Tetapi jangan kita pandang cantik tetapi selalu rosak. Ini yang bahaya. Sebab enjin pun perlu bersih. Dengan kebersihan yang ada dalam kompartmen enjin, semua peralatan akan jadi senang dan mudah untuk kita lihat. Sama ada kebocoran minyak ataupun kebocoran cecair, brake dan sebagainya. Jadi bergantung kepada penggunaan kita. Kalau kita guna dalam kawasan pekan atau kawasan perumahan dan jalan yang bersih, mungkin tidak ada abuk. Jadi mungkin dia akan pergi kepada 3, 4, 5 bulan. Tetapi kalau kita jalan yang tempat berabuk sekali, mungkin setiap minggu kita kena cuci enjin tu. Kerana punya abuk. Kalau tidak, nanti akan diisap oleh penduduk, iaitu air flow meter atau penapis angin akan bekerja kuat untuk menapis abuk-abuk kekotoran. Ini untuk melepaskan angin yang bersih saja ke dalam enjin. Jadi apa yang perlu dibuat, pergilah cuci ke mana-mana tempat stesen minyak atau tempat pencuci kereta yang mereka tu memang peka tentang mencuci. Bagaimana nak menutup dekat isu program, kat mana airflow program, tu semua dia akan tutup dengan plastik dan dia akan cuci dengan bersih. Dan ada yang cuci jenis chemical, ada yang cuci jenis minyak, dia nak cuci jenis apa sekalipun. Tetapi dia mesti cepat mencucikan dengan benda air cecair yang bersihkan, supaya tidak meninggalkan kesan minyak itu tadi pada beraba atau seberang bush. Ini akan menyebabkan kembang dan rosak. Tetapi pasti kena ingat, sewaktu nak mencuci kenderaan tu mestilah sejuk. Bukan kenderaan ni panas-panas pergi cuci. Bila cuci je, berasap-asap. Semua suka tengok asap. Lepas tu semua kena bayar duit. Sebab dia akan crack, meletakkan mana-mana part komponen aluminium. Kerana daripada kepanasan melampau dan kita kena je air, dia akan retak. Jadi ini bahaya. Jadi setiap kali kita lihat, nak tengok enjin kita kotor saja, perlulah dicuci. Supaya kebocoran minyak-minyak senang dilihat, kebocoran pelagak lain senang dilihat. Okey, kita beralih ke poster MTech di FB rasmi IKIM FM. AD Azhar bertanya, soalan pertama, Datuk, saya memiliki motosikal Modenas 128 GT tahun 2010. Ketika laju dan nak turunkan kelajuan, lepaskan minyak tanpa tekan brake, motosikal rasa dihenjut-henjut. Apa sebabnya? Yang kedua, saya miliki Myvi tahun 2008, hanya sebagai weekend car sahaja. Tapi sejak tahun ni, kalau kereta tak bergerak lebih dari 3 hari, bateri terus kong. Bila check alternator masih okey. Setahun sampai 3 kali tukar bateri sebab terlupa nak gerakkan di tengah-tengah hari bekerja. Jadi apa sebabnya? Yang pertama kita jawab pasal motor lah. Sebab motor ni, dia bila kita laju, bila kita tutup je minyak, dia ada float angin yang akan masuk. Jadi kalau kita tak servis dia dengan betul, minyak yang yang betul masuk ke dalam, dia akan sedut angin yang kurang ratio dia. Jadi angin dengan ratio tu untuk bahan bakar mesti seimbang. Apabila kita tutup je minyak, throttle, dia akan block semua, tetapi angin tetap masuk. Untuk beri laluan supaya dia boleh terus bekerja. Dan bila kita pulas, baru minyak akan masuk bersama dengan angin. Jadi throttle body itu adalah paling penting, iaitu carburetor kepada motosikal yang berusia hampir 10 tahun itu, di mana dia kena balik semula ke workshop, service center untuk servis balik, untuk tune, untuk dia panggilkan set timing untuk motosikal, supaya airflow meter yang ada dengan carburetor yang ada pada motosikal dengan air filter tu dapat dicek sama ada elemen ataupun span. Kalau elemen habis, span habis, elemen lagi boleh tahan lah. Jadi kena cuci dan memastikan angin yang masuk ke dalam enjin motosikal tersebut dengan bersih. Yang kedua pasal kereta yang selalu simpan. Kenderaan ini bila kita simpan dia, kita kena gunakan dia alarm sistem. Kita jam masih bergerak. Ada peralatan-peralatan yang lain yang ada di dalam kenderaan itu, dia terus gunakan kuasa bateri. Dan bateri ini dia keluar lebih daripada masuk. Masuk tu maksudnya return charge. Apabila kita gunakan dia, kita gunakan dalam weekend kah, kita bergerak 50 km. Sedangkan tidak cukup untuk dia nak bekerja dalam tempoh seminggu. Tetapi kalau kita bekerja kan dia dalam 100 km atau 150 km dengan speed yang betul,
Jangan speed tu, sekejap lagi 80, sekejap lagi 60, sekejap lagi 110. Sebab RPM di bawah 1.8, dia tidak akan charge apa-apa. Alternator akan bergerak secara kosong. Itu adalah untuk memberikan alternator bergerak supply current kepada yang user, iaitu dia hantarkan kepada aircon, hantar kepada ni. Dia tidak return charge sepenuhnya. Jadi dia masih gunakan lagi untuk kedua bateri. Jadi kalau kita kurang bergerak, kita kena jauh perjalanan tu baru dia dapat return charge yang balance untuk kita simpan seminggu current tu. Kalau contoh kita return charge 5, kita simpan 10 hari. Dalam 5 hari, 6 hari dia mati lah. Jadi kita kena chargekan dia 10 untuk kita simpan 5 hari. Jadi ada ekstra 2 hari. Itu yang betul. Kita beralih dari poster di FB IKIM FM, beralih kita ada WhatsApp kita. Ashraf bertanya ni, Datuk. Okey, Datuk, boleh bagi tahu bagaimana nak jimatkan lagi minyak? Saya pandu Azam model 2018 manual transmission. Kalau manual transmission ni memanglah dah memang jimat dah. Memang semuanya kalau ketika traffic light pun memang dia berada di end. Kalau dia ada di gear, kaki tekan clutch juga. Tu memang dia ada end, tapi kaki lah penat. Jadi memang dia berbeza penggunaan bahan bakar antara manual, auto manual, CVT, CVT. Memang berbeza. Tetapi cara pemanduan itu yang betul. Cara kita drag atau cara kita tekan accelerator pedal, itu yang penting. Jadi kalau distance kita daripada 10 atau 100 km, 1.3, 1.5, 1.8, 2,000, 2.5, 2,000. Semuanya berbeza dengan penggunaan bahan bakar. Nanti kalau kita tengok kan, dengan 150 km tu, penggunaan cc kenderaan 2,000 cc lah yang paling baik untuk paling jimat untuk sampai ke 150 km. Berbanding dengan kereta kecil. Tetap yang kedua, masa yang kita memandu. Jadi jangan kita pandu, kenangan kereta 2000 cc, kita pandu 1 jam. Atau kita pandu kereta 1.3, 150 km, kita memandu 1 jam setengah. Ini memang dia akan drag minyak, akan kena standard drag, ikut aturan yang sedia ada, iaitu undang-undang dah tulis 90, you kena speed 90, 100 you kena speed 110. Tak apa, yang ini tak apa, maybe akan dapat dia pakaikan average speed and average kilometer per liter. Itu dia. Okey, zaman ni dari Temulah pula. Okey, Datuk, macam mana nak